السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم والسلطان. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan ayat-ayat suruhan yang ada dalam Al-Quran. Kita masih lagi pada bab berkenaan dengan perintah untuk kita dermakan harta kepada anak-anak yatim. Sebelum daripada masuk bab yang baru ni, ada ayat yang terakhir. Pada kuliah kita yang lepas, kita menyebutkan perkara berkenaan dengan apa yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang mereka belanjakan, ini untuk siapakah harta yang mereka nak infak ini? Qul, kamu jawab wahai Muhammad, ma anfaqtum, apa jua harta benda yang kamu belanjakan, maka berilah kepada min khairin falil walidain, kepada kedua bapa, wal aqrabin, orang yang rapat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, dan ingatlah apa jua yang kamu berbuat jenis-jenis kebaikan, maksudnya Allah sentiasa mengetahui, Allah Ta'ala membalas sebaik-baiknya. Itu ayat kuliah kita pada minggu yang lepas. Hari ini ayat berkenaan dengan harta rampasan dalam peperangan, ada hak ke atas anak yatim. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Harsh, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kayla yakuna dulatan baina aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Itu dia punya ayat dia. Baik, kita tengok. Yang pertama sekali Allah Ta'ala kata, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Apa sahaja harta, fa ini maknanya harta afa Allah, harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda itu yang berasal daripada penduduk kota itu. Baik, yang dimaksudkan dengan harta rampasan
dari penduduk kota itu kota Bani Nadir atau Yahudi. Ayat ini menjadi dalil kepada pembahagian kepada siapa yang dapat satu harta yang dikira harta rampasan perang itu. Kenapa Nabi nak pergi rampas kita panggil apa yang berlaku pada Bani Nadir ini? Kenapa sampai jadi begitu, sampai Nabi kena rampas harta dia? Kerana dia khianat kepada perjanjian. Dia khianat kepada perjanjian. Dia terikut-ikut dengan apa yang disebut oleh Abdullah bin Ubay. Dia ada 2-3 puak Yahudi di Madinah ni. Dia ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khuraizah, Yahudi Bani Qainuqa. 3 puak ni bukan golongan yang kecil, golongan yang besar. Last sekali Yahudi ni dia dihalau daripada Madinah, daripada kota Khaybar. Yahudi Bani Nadir ni mereka awalnya memanglah nak supaya bayar kepada kerajaan, kita panggil bayar jizyah, bayar cukai, hidup dalam kerajaan Islam. Untuk orang bukan Islam hidup, dia kena bayar cukai, dan cukai tersebut adalah untuk menjaga keselamatan orang yang bukan Islam. Bukan saya saja nak pau duit dia tidak lah. Itu hukum Islam. Dia nak hidup dalam agama dia punya pasal. Nabi tak paksa dia masuk Islam. Dan dia tu sendiri tahu Islam ni betul, sebab dia bukan orang main-main, orang ahli kitab. Orang yang diberikan kitab, namun datuk nenek moyang dia punya kerja, dia ubah kitab tu. Maka mereka tu duduk dalam keadaan kesesatan, yang tidak sedar bahawa mereka sesat. Dia seolah-olah dia rasa bahawa dia tu betul kerana dia masih berpegang dengan agama katanya. Jangan dalil agama dia tu sendiri lah lari daripada dalil yang sebenar. Abdullah bin Ubay ni, pemimpin munafik ni, dia kata, buat apa kamu nak bayar duit kamu pada Muhammad? Tak ada guna bayar duit Muhammad. Kita halau Muhammad keluar pada sini, dia kata. Ada seorang Yahudi, dia kata menyangat kata begitu. Perancangan kita ini diketahui oleh Muhammad. Jibril bagi tahu ke dia. Dia kata, dia kata. Jadi orang tak beriman. Abdullah bin Ubay ni siapa? Pemimpin parti munafik masa tu. Kita sebut begitu nampak sikit. Puak munafik ni ada nama dengan Nabi. Nama tu Rasulullah SAW suruh Huzaifah bin Yaman usaha sulit Nabi supaya menyenaraikan orang munafik tu tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Lalu dia tak mendengar apa yang seorang Yahudi itu sebut. Betul, Allah Ta'ala Nabi diberitahu oleh Jibril. Khianatnya mereka. Di saat Nabi SAW mari ke puak perkampungan Bani Nadir, puak dia ramai. Nak banding puak Nabi ni, ramai puak dia. Orang munafik ni biasalah, dia tak boleh percaya, dia tak tolong. Dia kata dia nak tolong, dia tak tolong. Itu peristiwa yang panjang dan berlaku pada bulan apa ni? Zaman di awal lah, bulan awal Rabiul Akhir, bulan lepas. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dalam bulan Rabiul Akhir tu ada peristiwa ini. Pengkhianatan Yahudi Bani Nadir yang menyebabkan Rasulullah SAW ambil harta dia. Sebab dia khianat. Janji daripada awalnya nak duduk baik-baik, elok-elok.
Khianatnya lagi puak ni berlaku pada peperangan Ahzab. Yahudi puak lain pula. Begitu juga dengan orang munafik sendiri. Dengan Abu Sufyan masa tu dia belum Islam lagi, mari daripada Mekah, mengetuai rombongan Ahzab untuk menyerang Nabi dalam Madinah. Khianat juga. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dengan tentera-tentera Allah Ta'ala berupa angin yang kuat, sehingga mereka balik bertempiaran, mereka balik ke kampung halaman mereka, tak jadi nak perang. Rasulullah pun pergi ke Yahudi juga dalam pintu kota dia. Serangan pada Yahudi Bani Nadir ni berlaku, pengepungan tu katanya seminggu lebih. Lalu mereka menyerah kalah. Sebab apa mereka menyerah kalah? Mereka tak ada kekuatan. Ada ramai orang dia, kekuatan dalaman tu tak ada. Sebab Yahudi ni masyhur dengan bangsa yang paling penakut atas muka dunia untuk berperang. Mereka takut mati. Orang beriman mereka tak takut pada mati, sebab mereka kira mati itu mati syahid. Orang beriman. Baik. Jadi apa yang kamu ambil, apa yang kamu rampas daripada penduduk tersebut, falillahi wa lil rasul, yang pertama sekali maka adalah untuk Allah dan untuk Rasul. Apa makna dia? Apa yang dimaksudkan dengan diberikan kepada Rasul ni adalah untuk dibahagikan kepada Rasulullah SAW kepada mereka yang memerlukan. Ada bahagian dia. Keputusan itu adalah keputusan yang muktamad daripada Nabi SAW, daripada Allah Ta'ala. Kerana Nabi ni, atau Nabi ni sendiri ketua negara, Nabi akan tengok untuk keperluan ummah dia tu macam mana. Maksud kepada Allah iaitu seperti nak bina masjid, ataupun persiapan untuk buat alatan perang, ataupun keperluan yang umum untuk masyarakat Islam. Memang Nabi ada mengambil sebahagian untuk keperluan hidup baginda, memang ada. Kerana Nabi juga manusia. Dan keluarga Nabi ambil itu cukup untuk setahun. Dan selebihnya diberi kepada umum. Memang ada untuk hak Nabi, sebab Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Nabi dia tak makan zakat, dia tak makan sedekah. Dia makan hadiah. Kalau orang bagi hadiah kepada Nabi, Nabi ambil. Tapi orang bagi sedekah, Nabi tak ambil. Jadi bila Nabi sebagai ketua negara, ada bahagian untuk dia, harta rampasan perang. Walidil qurba, ataupun untuk kaum kerabat. Dan untuk ni adalah untuk ahli keluarga Nabi, ada satu bahagian. Kita jangan salah sangka pula, kerana kita kena faham bahawa ahli keluarga Nabi tidak boleh mendapat harta zakat yang macam mana saya sebutkan tadi. Maka dia hanyalah boleh mengambil harta daripada harta ni. Rampasan perang ni ada bahagian untuk dia. Malah keturunan Nabi pun tidak boleh menerima sedekah yang saya maksudkan tadi. Keturunan mana ni? Keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dia tak boleh terima sedekah, dia boleh terima hadiah. Lalu dengan benda yang dibahagikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia pun dapat bahagian dia. Jangan kita kata Nabi ni koroni dia tu. Tidak, dia ada hadis yang lain yang tak beri ahli keluarga Nabi makan harta zakat. Dan juga sedekah, mana dia tak boleh ambil. Jadi di mana dia nak ambil duit tu, dia berniaga dan sebagainya. Dan termasuklah bonus ini diberikan harta rampasan perang. Bila Nabi kita Muhammad SAW sudah tiada, maka bahagian diberikan kepada Baitul Mal. Bahagian ini diberikan kepada Baitul Mal. Maka Baitul Mal lah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan harta ini kepada keluarga baginda Nabi SAW. Tentang benda ni,
banyak pendapat daripada ulama fiqh kita bincang, cuma saya boleh ringkaskan 2-3 perkara yang boleh kita ambil. Yang pertama, kena diberikan dua bahagian. Yang pertama dulu, yang pertama kepada Allah, kepada Rasul, kepada keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Itu yang pertama. Berlaku pada zaman Abu Bakar dan Umar, dua bahagian itu diberikan kepada mereka. Pada bahagian zaman Abu Bakar, Umar, dua bahagian ini tidak diberikan kepada mereka. Sayyidina Ali, dia berpendapat bahawa bahagian itu layak diberikan kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tetapi kerana Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya, maka beliau tidak membahagikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maknanya ketetapan itu bukan satu kewajipan. Nak bagi, bagi. Mau bagi pun tak apa. Ada pendapat kata bahagian yang pertama diberikan kepada khalifah dan bahagian kedua diberikan kepada ahli keluarga khalifah. Itu pendapat. Dan bahagian pertama dan kedua digunakan untuk keperluan jihad. Bahagian pertama dan kedua digunakan untuk keperluan jihad. Dan pada zaman pemerintahan Umar bin Aziz, beliau mula memberikan bahagian ini kepada keluarga Bani Hashim. Zaman pemerintah Umar bin Aziz, dia bagi kepada Bani Hashim. Maka pendapat Imam Syafi'i berpendapat keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang miskin ataupun kaya layak mendapat bahagian ini. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat begitu juga. Keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib layak, tetapi yang miskin sahaja yang layak. Dan Imam Malik berpendapat bahawa khalifah boleh buat keputusan, tetapi sebaiknya diberikan kepada keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi soalannya, kenapa zaman Umar, zaman Abu Bakar itu tidak diberikan? Mungkin pada ketika itu keluarga Nabi ini dah ada harta, maka keperluan itu digunakan untuk berjihad, untuk keperluan negara. Boleh faham? Boleh jadi hak ni yang Syiah dok marah. Dia cinta pada Ahlul Bait, dia kata. Bila Umar, Abu Bakar ni tak bagi tu sebab keperluan. Keperluan negara tu berbeza-beza. Contoh zaman lah ni lah, bismillah. Apa keperluan yang besar dalam negara ni untuk menghadapi Covid ni? Semua bajet ditumpukan kepada Covid. Maka hak sampingan yang tak patut nak buat tu, sepatutnya tak boleh buat lah. Sebab nak tumpu pada Covid ni, rakyat hidup susah, gelandangan makin banyak. Itu yang kita takut. Tiba-tiba ada satu negeri itu lebihan zakat dia 14 juta. Lebihan zakat yang tak dibahagikan. Sedangkan dalam negeri tersebut tu ada gelandangan, ada yang budak kecil, budak umur 12 tahun dia bawa adik umur 4 tahun tidur bawah jambatan. Duit zakat duk di pejabat tu duk mana tahu. Ni harta mak bapak mu. Kalau aku cakap kan orang marah. Dah. Alhamdulillah. Perlis ni dia dapat 5 bintang bab pengurusan zakat. Bukan saya bagi 5 bintang, Jabatan Audit Negara. Dia guna amir-amir dilantik oleh majlis perlu bertindak dengan adil. Dan orang yang nak terima zakat tu, tolong ingat, kalau awak dah ada rumah, dah ada kereta dah, cukup lengkap, cuma taklah kereta mewah macam orang lain, layak tak nak terima zakat tu? Kita nak pegang duit zakat tu dalam tangan kita dalam keadaan kita cukup makan dah. Dalam kampung kita tu ada lagi orang susah. Sebab apa awak dapat? Sebab awak ni baik dengan amil zakat. Jaga. Boleh faham ni? Jangan main kroni pakcik. Jangan main kroni lah. Harta zakat ni jangan main kroni. Kamu kroni aku mau dapat. Minta maaf saya bercakap ni di masjid CEO zakat ni. Dah, tapi saya nak bercakap macam gitulah. Nah, kena adil lah, tak kira siapa. Macam Khalifah Abu Bakar dengan Umar tadi lah. Dia tak beri tu sebab ada keperluan yang lain.
Tu saya kata tuan-tuan bayanglah orang susah nak pergi minta tu, dia terpaksa pergi dalam keadaan naik, kalau naik kenderaan dia sewa kenderaan orang, dia tumpang orang, bayar tambangnya. Negeri Perlis ni kecil, dekat nak pergi Kangak tu dekat je. Kalau lori yang besar-besar tu nak pergi di pejabat zakat tu sejam lebih naik bas. Kalau taksi dah berapa puluh ringgit lah, ni bayar baru 1,000 orang, belum tentu lagi dapat ke tak dapat. Alhamdulillah di Perlis ni Tuanku Raja Muda pergi raung kampung tengok, bukan masuk saja, masuk tengok mana-mana hak susah ada program dia kita bagi. Tapi maklumat nak sampai pada majlis ni daripada amil-amil zakat tu. Sebab tu amil-amil zakat ni kena adil, jangan tak adil. Dipilih betul-betul hak susah. Yang dapat daurah yang nak terima zakat tu, ingat dia tu layak ataupun tak terima zakat. Orang kata dia miskin, padahal dia tu ada juga tanah. Nak banding dengan orang tak ada tanah, adalah tanah, bolehlah buat rumah, tapi taklah besar macam orang lain. Mungkin dia OKU, mungkin dia tak kerja, dah bolehlah duduk. Dia dapatlah bantuan daripada maik kerana tak bekerja. Binalah kehidupan, buat meniaga ke apa ke, biar boleh hidup. Bukan duk harap duit maik tiap-tiap tahun nak dapat. Jadi orang ni dia jadi nak harap duit orang, dia nak usaha sendiri tak mahu. Salah juga. Asnaf ni masalah satu hal juga. Kita ada rumah transit asnaf contoh tak? Transit, nama lagi transit. Tak boleh buat rumah kekal sebab dia transit. Dia jadi rumah kekal. Ayah dia fikir gitu, anak hak lahir besar-besar berfikir gitu juga. Tak ada fikir nak mempertingkatkan kehidupan, fikir tak apalah majlis bagi cukup makan, itu masalah besar. Kalau majlis kata keluarlah awak sampai masa dah, masuk dah TV3 pula. Majlis agama halau. Nampak ni? Jadi serba salah, kesian juga ke majlis kadang-kadang. Tapi ramai je usahawan-usahawan maib yang berjaya, contoh. Yang dalam negeri Perlis kita cakap dah, yang berjaya. Kerana dia ada kekuatan, dalaman kekuatan untuk hidup lebih daripada apa yang dia ada sebelum ni. Dan dia boleh bayar zakat balik kepada maib. Itu yang kita nak. Dan itulah target sebenarnya. Bukan bergantung dengan duit yang kerajaan bagi je. Orang kita tak. Allahu Akbar. Baik, tu perkara pertama. Maknanya boleh digunakan untuk negara. Wal yatama wal masakin, ni anak-anak yatim dan orang miskin. Rasulullah juga dia bahagi harta pada anak yatim, pada orang miskin. Maka pemerintahan khalifah lepas daripada Rasulullah pun buat perkara yang sama juga. Makna harta rampasan perang tu ada untuk negara dan ada hak untuk anak yatim ke atas harta tersebut yang kena dibagikan. Wa ibnis sabil, ataupun orang yang terputus bekalan perjalanan. Bagi yang terputus bekalan perjalanan, kadang-kala musafir walaupun dia tu senang, tapi dia musafir, yang terputus bekalan tengah jalan, kena rompok dan sebagainya, kita kena bantu. Sebab tu besar pahala kita bagi tempat tidur kepada orang yang musafir ini. Besar pahala dia. Bukan sahaja kita buka homestay, tapi kita buka homestay dengan harga yang murah. Kita ambil tu, duit homestay tu hanya untuk kos, nak pengurusan, nak upah orang cuci semua sekali. Bolehlah minum air kita RM2 ke, makan roti canai ke, bolehlah. Yang penting niat kita nak suruh orang tu, musafir tu mari, biar ada tempat tinggal, ada tempat duduk dengan keselesaan yang baik. Boleh pahala. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita ringkaskan harta rampasan perang ni, yang pertama Nabi, keluarga Nabi. Yang kedua ahli keluarga baginda yang berketurunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang ketiga anak yatim. Yang keempatnya orang miskin. Yang kelimanya musafir. Imam Syafi'i sebut harta rampasan perang ni dibahagi pada 5 bahagian dulu, baru dibahagikan sama rata. Maka bahagian pertama kepada umat Islam secara umum, dan bahagian kedua dibahagikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan bahagian yang ketiga dibahagikan kepada seterusnya. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Kai la yakunu
dunatan baina aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya sahaja di kalangan kamu. Harta ni dibahagi kepada orang ramai supaya tidak orang kaya tu jadi kaya, hak miskin tu jadi miskin. Ini adalah dalil nak beritahu kepada polisi ekonomi Islam mengatasi ekonomi kapitalis. Ini hak ekonomi. Kenapa tuan-tuan rahmati oleh Allah? Baik. Dulatan baina aghniya, Allah Ta'ala sebut benda yang berpusing tidak berubah. Maknanya dalam ayat ni Tuhan sebut harta tu berpusing, berpindah tangan saja, tak sampai pada orang miskin. Polisi ekonomi Islam ni supaya harta tidak berpusing, orang kaya tu jadi kaya, hak miskin tu jadi miskin. Ini yang berlakulah kehidupan pada hari ini. Ini yang berlaku. Jadi harta tu duk main situ dia, tak sampai pada orang susah harta tu. Kita nampak depan mata kita hak berlaku gitu. Nampak depan mata. Rasuah berleluasa. Teruk sangat. Hak tak layak buat projek pun dapat. Sebab apa? Sebab rasuah. Buat projek sekejap, duit habis, kontraktor lari. Sadar projek. Kerajaan lantik, kontraktor lain pula. Habis duit begitu je. Peruntukan kita dengar gerun, dengar juta-juta setahun. Kalau sampai pada rakyat, banyak mana sampai pada rakyat? Sampailah hujung-hujung kuku. Sebab apa? Di antara duit nak sampai pada rakyat tu, hak tengah-tengah tu ada. Ada bewok, ada rimau, ada boyo, ada singa. Mulut luah-luah tu. Sampai ke rakyat hujung kuku. Bukan negara ni, negara Venezuela. Tak kena mengena dengan Malaysia. Sebab tu benda ni berlaku depan mata kita. Ada yang dibuat yang merugikan, yang tak patut buat projek, merugikan. Tapi macam mana pemerintah boleh tengok bahawa perkara ini baik, elok? Dalam kajian dibuat satu perkara merugikan, tak ada apa pun, apa manfaat kepada rakyat, tidak ada. Kerana harta negara ni kena diuruskan dengan betul untuk manfaat pada rakyat. Allah Ta'ala bagi khazanah kepada harta ni begitu banyak dalam negara ni. Khazanah harta tu begitu banyak. Emasnya, dengan minyak, dengan petroleum, dengan balok, dengan getah, dengan sawit. Bertahun-tahun patut negara menjadi kaya. Oleh kerana ada golongan kapitalis mengamalkan sistem bukan daripada ekonomi Islam. Lalu kita orang Islam ni kena yakin kepada sistem percukaian dalam Islam. Ambil zaman Umar Abdul Aziz tu macam mana dia buat sehingga tak ada orang susah. Semua rasa bahawa dia tak layak untuk terima zakat. Maknanya orang senang. Macam mana dia buat sistem pada ketika itu? Orang kafir, tidak, orang bukan Islam tidak tertindas. Orang Islam boleh hidup dalam keadaan dengan orang bukan Islam, boleh berkawan, boleh berniaga. Kalau kita tengok tempat kita ni di kawasan pekan-pekan, kawasan pekan telah dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Sebab tu kita tidak boleh bersetuju dengan pilihan raya kerajaan tempatan dalam bandar tu. Sebab kawasan itu dikuasai oleh orang bukan Islam. Dia hasil tu ataupun bahan makanan dia mari di market dulu, baru dimasuklah kampung. Kalau kawasan market, kawasan bandar ni dikuasai oleh orang bukan Islam, bagaimana dengan orang kampung yang orang Islam ini? Boleh tahu? Cakap macam politik pula. Itu payahlah. Nah, saya bukan parti mana-mana, tapi nak sebutnya begitu cara Islam. Seorang ulama yang nama Syah Waliullah ni saya sebut. Dia sebut berkenaan dengan perkara yang saya sebut tadi, bab cukai, bab penguasaan orang bukan Islam. Dia beritahu lama dah dalam tulisan dia. Di antara terang-terang dia kata, kamu akan lihat satu masa orang kaya ni tersangat-sangat kaya dan orang miskin itu tersangat-sangat miskin.
Inilah menjadi masalah kepada sebuah negara, dan negara itu tidak akan aman. Betul. Bila kemiskinan berlaku, makna itu satu perkara yang tidak elok pada negara. Zaman Nabi pun ada orang miskin, bukan tidak ada. Tapi Nabi SAW sangat mengambil berat dan mengambil tahu bukan orang miskin, lebih pada orang kaya. Lebih pada orang kaya. Nabi amat ambil berat berkenaan orang miskin. Bukan tidak ada orang miskin zaman Nabi semua. Tidak ada orang miskin. Ada sahabat yang susah. Tapi peranan sahabat yang kaya ini, harta yang dia ada tidak berlegar di kalangan dia sahaja. Dia tidak buat persatuan dia sahaja, tidak. Tapi ada juga orang miskin yang susah, yang memang dia bantu sungguh-sungguh. Kesadaran ni lah kita nak timbul supaya kekuatan ekonomi Islam tu ada. Dan umat Islam berpecah. Ada kekuatan daripada sudut ekonomi. Dalam negara kita ni 70% orang Islam, 30% orang bukan Islam. Tapi 30% tu boleh kuasai ekonomi dalam keadaan 70% orang Islam ada. Sebab apa? Sebab orang Islam duk gaduh politik. Lompat situ, pergi sini, hak ni jadi kerajaan. Lompat habis tu, pergi situ, hak ni jadi menteri besar. Hak tukar, sekejap tukar. Apa dia ni? Macam kartun ni. Ya, macam kartun. Lepas tu kita ada cadangan seorang ahli parlimen tu, sedap juga ada cadangan. Dia kata lepas ni kita kena buat akhtar. Akhtar tak boleh lompat-lompat. Kalau lompat, diri kamu je lompat. Tapi calon yang kamu masuk tanding parti mana tu, tak akan kamu lompat, kamu pergi kamu saja, tak bawa orang kursi-kursi. Lompat seorang tu maknanya dia boleh mesyuarat parti dia, anak lantik siapa pula jadi lepas ni, wakil rakyat. Dia boleh lantik begitu saja kerana kursi tu milik dia. Orang je hak lompat. Bila kita dengar tu, besar masalah juga. Besar masalah. Orang boleh tunggang terbalik, orang ni boleh pergi kot tu. Tak apalah kata nak selamatkan negara ke apa, boleh bagi alasan lah. Boleh bagi alasan, siapa-siapa je boleh bagi alasan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, selagi mana para pemimpin negara ni duk nampak perkara kuasa duk depan dia, bukan nak bela rakyat, selagi tu masalah tak selesai. Lagi tu masalah tak selesai. Duk nampak aku nak kuasa, nak begini. Ada orang dari Perdana Menteri, sekejap ada umum, ada majoriti, sekejap ada umum, ada majoriti, nak jadi Perdana Menteri. Boleh jadi kalau kita bagi tahu ke dia, mu nak syurga ke nak Perdana Menteri? Oh, aku nak Perdana Menteri lagi. Boleh jadilah. Bukan negara ni juga, negara lain. Tak. Tu orang marah kepada saya tu. Kata mengajak apa bercakap politik. Ni bukan cakap politik, masalah negara. Kita sebagai rakyat ni kita kena tahu. Yang paling sedih lagi, Allahu Akbar. Tuan boleh kita tengok di ibu kota, penduduk bawah jambatan sampai dikeluarkan oleh satu angka tu, mendadak naik golongan gelandangan dalam negara. Sempena musim Covid, yang hilang pekerjaan, yang hilang rumah sewa, tak boleh bayar rumah sewa, dihalau keluar. Hari masuk berita. Siapa nak ambil tanggungjawab? Pemimpin duk atas kursi. Sebenarnya tuan, hari-hari orang tabik makan, orang sedia, nak kata burung mari. Ini duduk bawah jambatan, siapa nak pergi? Awak tak berdosa ke? Tak berdosa. Mu tunggu mati, mu tahu berdosa ke tak? Manusia ni mati. Dan ada, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, pemimpin negara ayat akan bergaduh di hari akhir. Tak kira pemimpin parti mana sekalipun, bergaduh besar di hari akhir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa
lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Fahasbu. Ketika mana Allah Ta'ala halau semua sekali daripada mahsyar, berkata golongan yang jadi pengikut kepada golongan yang jadi pemimpin, qalu law hadana Allahu lahadainakum. Perkataan pertama dia kata, faqala ad-du'afa lana istakbaru inna kunna lakum tab'a, aku dulu pengikut setia kamu, penyokong setia kamu. Fala antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai', boleh atau tidak hari ni kamu ambil azab Allah ni buat lari jauh-jauh supaya tak kena pada kami? Jawab pemimpin, qalu law hadana Allahu lahadainakum, kalau Allah beri hidayah pada kami semua ni, tentu kami dapat beri hidayah pada kamu. Oh, rupanya dia nak salahkan Allah tak beri hidayah ke dia. Ada atas muka dunia orang nak sebut Quran, nak sebut hadis, nak sebut Quran, nak sebut hadis, cara nak melesar masalah ekonomi sikit pun dia tak pakai. Dia kira cerdik dia pada Nabi, dia kira cerdik dia pada Islam. Dan sekali akhirat dia salah ke Allah Ta'ala tak beri hidayah ke dia. Jahat punya pemimpin. Ni pemimpin hak jahat ni lah. Dia kata Allah. Dan sekali sawa'un alaina, dia kata sama je, ajazi'na am sabarna, sama ada sabar ke, kita duduk begini kita sabar, kita tak kena azab. Perkara pertama sekali hak kena jaga akidah rakyat. Bila kita buka kemarin dalam media ni, ada orang Melayu yang masuk agama Sikh, nikah dengan jurulatih hoki India. Orang Melayu Islam murtad. Adalah murtad ni berlaku, katanya orang hak murtad orang perempuan ni di satu negeri dalam Malaysia ni lah. Negeri ni aku tak boleh masuk ceramah, Senarai. Nah, katanya orang negeri itulah, katanya, wallahu alam betul ke tak. Kalau betul kesian lah. Kesian macam mana? Jabatan agama dia buat apa? Kalau orang mengajar sunnah ni tak boleh mengajar. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bercanggah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu orang murtad tu canggah ke apa? Mau duduk buat apa? Mau duduk penjarakan agama lah pejabat kamu. Saya tak rela wasikap saya mengajar sebab ada orang nak dengar. Saya tak rela. Dan saya sebut banyak kali dah, aku nak heret seko-seko siapa dia sekat aku mengajar depan Allah Ta'ala. Saya nak heret seko-seko depan Allah di hari akhirat. Ni ya Allah, natai ni hak tak reti. Kita nak sumpah sorang-sorang di hari akhirat. Sebab apa? Sebab ada orang nak dengar. Paling kurang panggil lah, ustaz mengajar ni tak betul, tak apa panggil pun dok apa pun dok terus kat kerja apa lagu ni. Dia Yahudi orang panggil lagu ni. Nak kata apa? Ni hak murtad ni. Sebab dia nak ambil macam mana ni? Kerajaan kena jaga rakyat. Berakidah pertama sekali kena jaga. Allah, kita tengok, Masya Allah, ada video dia pusing api tu lah. Ni kau cari India tu lah. Dia bunyi gitulah, baca surah apa aku tak tahulah. Kata dia colek dahi tu, orang Melayu katanya dia telah tukar agama. Siapa dia berani dia tukar agama? Luluskan untuk tukar agama tu siapa dia buat punya kerja? Ni semua benda ni benda yang Allahu Akbar, takut kita tengok. Tak kena pada kita, na'udzubillah, jangan kena pada anak cucu kita. Jangan kena pada anak cucu kita benda-benda begini. Tapi saya tengok tu, ya Allah, kita boleh bayang apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku, akan datang, anak cucu kita akan datang. Kalau di hari begini ni, banyaklah perkara-perkara yang kita tidak ingin yang berlaku. Baik, sikit lagi. Ayat ni digunakan oleh Sayyidina Umar semasa pemerintahannya. Masa dia jajah negara-negara luar, zaman Umar bin Khattab ni zaman yang orang panggil Islam begitu hebat. Jajah negara-negara ni, pembukaan Baitul Maqdis juga pada zaman Umar bin Khattab. Maka Umar ni dia telah menggunakan kebijaksanaan
untuk mengatakan bahawa para tentera boleh mendapat harta rampasan perang dan tinggalkan dalam medan peperangan sahaja, tapi tanah-tanah kepunyaan mereka semua tu walaupun dijajah oleh tentera tapi menjadi harta kerajaan. Ini tidak menjadi harta persendirian anggota mujahidin tersebut. Dan sejak daripada zaman Umar itulah sejarah dunia menyebut bahawa kerajaan memiliki tanah-tanah jadi jajah begitu banyak. Begitu banyak tanah-tanah yang dijajah oleh Islam yang menjadi harta kerajaan Islam pada ketika itu. Lepas daripada Umar mai kerajaan tu jadi makin banyak harta milik kerajaan yang kerajaan boleh bagi kepada rakyat. Tapi harta tu hak kerajaan. Umar kata dalam bab rampasan perang ni tentera boleh ambil harta hak ditinggalkan itu saja. Tapi kalau bab tanah-tanah ni kena serah pada kerajaan. Sehingga kan bangunan Menara Jam tu tinggi tu Mekah tu tak? Bangunan di sekitar tu adalah tanah yang disebut sebagai tanah kerajaan Utsmaniyah, barulah dibahagikan kepada kerajaan Saudi pada ketika itu dan menjadi milik kerajaan Saudi, keluarga Saud, dan keluarga Saud wakaf kepada Masjidil Haram. Kalau tuan tengok atas Menara Jam tu dia tulis Waqaf Al-Malik Abdul Aziz Ali Saud, tu wakaf dia. Kalau mengikut ceritanya segala hasil-hasil dalam Menara Jam tu, sewa kedai apa semua, hotel tu semua masuk Masjidil Haram. Banyak mana duit dia tak tahu. Tu yang dapat besar masjid yang buat tu, kita pergi tu tak sudah. Tukar pemimpin, dia nak plan lagu ni, tukar pemimpin plan lagu ni, jadi berubah tak sudah sampai kiamat. Duk ada situ dah tak. Ni nak plan lagu ni, nak plan, tapi duit tu banyak. Dah banyak lagi tanah sekitar tu. Dah banyak lagi tanah-tanah di negara-negara yang Islam jajah dulu menjadi tanah orang. Jadi kita tanah kerajaan Islam yang diberi kepada rakyat banyak. Dia bila naik Islam, orang bukan Islam ni semua akan terbela. Tapi bila naik dia orang yang bukan Islam, orang Islam walaupun ramai tapi dia ditindas. Orang bukan Islam duduk di bawah kerajaan Islam walaupun ramai, dia tidak ditindas walaupun sedikit. Nampak ni? Orang India yang duduk di Malaysia tak kena tindas. Tapi orang Islam yang sedikit duduk di India kena tindas. Kena tindas. Sebab apa jadi gitu tuan-tuan? Sebab orang Islam tidak beri kita tindas orang yang bukan Islam. Sebab dia manusia. Kita kena jaga hak dia sebagai ahli dalam negara tersebut. Itu adalah hukum yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada umat ini. Kita kena jaga. Tapi orang bukan Islam, dia ada permusuhan yang melampau lah diri dia. Sebab tu kita tak boleh biar orang bukan Islam berkuasa. Tak boleh biar. Walaupun kita kata taklah ustaz dia ni baik itu perangai dia. Tapi Allah Ta'ala menzahirkan hati orang bukan Islam tu ada kebencian mereka kepada Islam. Wala abdun mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum. Allah Ta'ala sebut wala abdun hamba abdi yang mukmin khairum min musyrik, lebih baik daripada musyrik, walau a'jabakum, walaupun kamu terpegun tengok orang dia, orang musyrik ini tengok hebat dengan baik dia, tapi abdi itu lebih baik lagi kerana ada akidah. Nilaian kebaikan itu bila manusia ada akidah. Memanglah sekali dia akan tekan orang Islam, dia akan buat cara halu sekali orang Islam tu dia buat apa, tinggal pada nama. Boleh pergi sembahyang masjid, boleh balik sembahyang masjid, balik tu je. Nak mengajar ni dia bagian, mengajar ni boleh, hang ni boleh, hang ni tak boleh, hang ni boleh, hang ni tak boleh. Mana boleh begitu? Ilmu ni kena ajar semua sekali. Mana boleh ambil sebahagian, tolak sebahagian. Ilmu berkenaan dengan jihad, sampaikan hari ni kena mengaji walaupun kita tidak diperintahkan supaya berjihad. Melawan dengan pedang, melawan dengan senjata, kita tidak diperintahkan sebab kita ada negara kita yang ulul amri kena ijtihad. Tapi bab perang adakah kita tak boleh belajar? Kena belajarlah. Sebab hukum tidak dimansuhkan. Perang ni sampai kiamat berlaku. Boleh faham tak? Dah lah. Ngaji. Banyak-banyak apa mengaji. Bening. Dah? Allahu'alam. Kesimpulannya, harta fail itu boleh diberikan kepada anak yatim dan ada bahagian dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi